Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi kita dah berada pada bahagian ke-12, bahagian terakhir bagi siri penaklukan logik bab 3 matematik KSSM tingkatan 4. Bahagian 12 ini merangkumi standard pembelajaran 3.2.6 menyelesaikan masalah yang melibatkan penaklukan logik. Jadi kita terus kepada contoh. Okey, contoh praktiskan diri 3.2F soalan 1 buku teks muka surat 87. Jadi praktis itu, kadar bayaran letak kereta dalam hotel Cahaya dihitung mengikut kadar berikut bagi jadual. Zamuddin meletakkan keretanya dari jam 7.50 untuk menghadiri kursus di hotel Cahaya. Selepas kursusnya, Zamuddin mengambil keretanya pada jam 17.25. Hitung secara didaktif jumlah bayaran yang Zamuddin perlu bayar sebelum keluar dari tempat letak kereta. Jadi, masuk tempat parking space itu, kena bayarlah kadar dia. Okay, cara penyelesaian dia, kita kena tahu dahulu masa Zamuddin meletakkan kereta dalam jam. Sebab jadual kadar ini dia beri mengikut jam. Jadi kita tolaklah 17.25 tolak 7.50. Dia mengambil masa 9 jam 35 minit. 9 jam 35 minit. Dan kalau letak kereta dia tak kira 9 jam 35 minit ni. Dia akan kira 10 jam. Dia akan kira 10 jam. Dia tak kira 9 jam. Dia akan kira 10 jam. Lebih pada 9 jam, 9 jam 1 minit pun dia akan kira 10 jam juga. Jadi itu cara parking kereta. Okey, jadi kita tengok dari jam kosong dia baru letak sini 1 jam, 2 jam, 3 jam sampai 10 jam dia letak. Jadi saya highlightkan 01 ini bagi 1 jam pertama. Lepas tu pada yang kedua, setiap jam berikutnya hingga jam ke-6. Maksudnya, lepas 1 jam sampai jam ke-6, yang warna hijau, saya highlight. Dan seterusnya, saya highlight warna purple. Jadi, 01 itu adalah 1 jam. Selepas itu adalah 5 jam. Kita kira. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Dan seterusnya, yang warna purple itu 4 jam. Jadi jumlah bayaran dia 1 jam darab RM6. Maksudnya RM6 bagi 1 jam pertama. 5 jam darab RM5. Sebab dia cakap setiap jam berikutnya RM5. Maksudnya kalau 5 jam 5 darab 5. Dan seterusnya 4 darab 3. Sebab 4 jam didarabkan dengan RM3. Sebab dia cakap setiap jam seterusnya ada 4 jam didarabkan dengan RM3. Dan jumlahnya adalah RM43. Jadi ini adalah kadar bayaran yang Zamuddin perlu bayar, RM43 untuk keluar. Kalau tak bayar tak boleh keluar. Okey, kita pergi pada soalan nombor 2. Jumlah penduduk Taman Gembira. Taman Gembira. Tak ada taman yang sedih. Ada taman gembira saja. Mengikut formula GT 250 T squared T kuasa 2 tambah T tambah 100. Jadi ini A, soalan dia buat kesimpulan secara didaktif mengenai jumlah penduduk Taman Gembira pada 31 Disember 2016. Dia bagi 1 Januari 2012 adalah 25,000 orang. Jadi untuk penyelesaian A, bilangan tahun lah, 1 Januari 2012 sampai 31 Disember 2016. Jadi saya buat macam tadi juga. Ini 1 Januari awal-awal 2012 sampai ke hujung ini 31 Disember. Warna-warna hijau ni dah masuk 1 Januari 2013 sampai 31 Disember 2013. Sampailah 31 Disember 2016. Jadi ada 2012, 13, 14, 15, 16. Jadi yang ini 1 tahun, 2 tahun,
3 tahun, 4 tahun, 5 tahun semua sekali solid sebab dia start 1 Januari sampai 31 Disember. Dia 5 tahun solid. Jadi T adalah 5. T adalah 5, jadi kita gantikan T dalam fungsi GT ini. Ganti T, nilai T ni gantikan 250 kurungan T kuasa 2, 5 kuasa 2 tambah T tambah 5 tambah 100. Selesaikan, kita akan dapat 32,500 orang penduduk pada 31 Disember 2016. Okey, untuk penyelesaian B, pada tahun keberapa penduduk Taman Gembira mencapai 77,500. Jadi, bilangan penduduk adalah bersamaan dengan 77,500 adalah GT, fungsi GT ni. Jadi, gantikan dalam persamaan. Permudahkan. Maksudnya, saya bahagi 250 ini. Dapat 310 sama dengan T kuasa 2 tambah T tambah 100. Permudahkan supaya kita dapat bentuk am, kita dah dapat bentuk kuadratik ini. Selesaikan, dapat bentuk am T kuasa 2 tambah T tolak 210. Jadi, faktorkan dia untuk mencari nilai T. Saya dapat T tambah 15, T tolak 14. Jadi, T adalah negatif 15 dan T sama dengan 14. Jadi T sama dengan negatif 15 ini adalah tak valid. Sebab tahun mana ada negatif 15. Jadi yang diterima adalah 14. Jadi pada tahun keberapa? Tahun ke-14 penduduk Taman Gembira akan mencapai 77,500 orang. Jangan lupa hashtag pada jawapan itu. Okey, kita pergi pada soalan yang ketiga. Bilangan kelahiran bayi di sebuah negara pada tahun 2014 ialah 536,100 orang. Bilangan ini direkodkan seperti dalam jadual. Okey, bina rumus berdasarkan pola bilangan bayi ini. Okey, jadi kita tengok pola dia. Macam ini. 53,600. Okey, jadi dia pergi itu dia berkurang 15,000. Setiap tahun dia berkurang 15,000. Jadi ini adalah pola penolakan. Seperti yang saya bagi tahu sebelum ini, pola tambah atau tolak, cara dia ambil sebutan yang pertama 53,610, 536,100. Lepas tu kita tengok pola dia, tolak ini, tolak 15,000. Lepas itu n tolak 1. Di mana n sama dengan 1, 2, 3 ... Macam ini. Okey, 536,100 yang pertama, sebutan pertama, tolak 15,000, tolak 15,000, n tolak 1, n sama dengan 1, 2, 3. Macam itu. Selain itu, boleh juga macam ini. 536,100 tolak 15,000 n, di mana n sama dengan 0, 1, 2, 3 ... Boleh juga, tak ada masalah. Dia akan memberi nilai yang sama juga. Okey, kita tengok soalan B, penyelesaian B. Sekiranya bilangan kelahiran bayi dalam negara tersebut mengikut pola seperti di atas bagi 5 tahun seterusnya, anggarkan bilangan bayi dilahirkan pada 2021. Ini tahun 2020, maksudnya tahun depan lah. Sebuah negara yang lain, bukan Malaysia. Okey, jadi dia bermula 2014 sampai 2021. Jadi masukkan pola dia. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebab apa? Saya bermula daripada 1 sebab n dia 1. Jadi n dia sini adalah 8. Jadi gantikan n sama dengan 8 dalam pola itu. Kita dapat ini 431,100.
431,100 orang. Tengok sini, pola yang kedua yang saya bagi tahu, tak ada masalah. Nilai dia tetap sama. Sama juga. Tetapi n ini bermula daripada kosong. Jadi kita kena kira start dari kosong lah. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini 7. Jadi n dia adalah 7. Jadi kita gantikan dengan 7. Kita gantikan dengan 7. 8 tolak 1 pun adalah 7. Nilai dia pun sama, 431,100. Dan kita pergi kepada soalan terakhir, praktiskan diri 3.2F. Buku teks musterat 88. Rajah penentuan 3 segitiga bersudut tegak. A. Lengkapkan jadual. Sinus 60. Cosinus, sinus, cosinus, ini adalah trigonometri. Jadi apa yang perlu awak tahu adalah SOHCAHTOA. Ataupun apa-apa yang awak hafal lah. Saya tak hafal. Kalau saya hafal tentu tak susah. Macam-macam variasi yang boleh buat. Okey, jadi kita tengok yang pertama, kita kena tahu kat mana hipotenus bagi segitiga bersudut tegak ini. Dia yang pertama, Z adalah hipotenus, R adalah hipotenus, C adalah hipotenus. Baru kita boleh tentukan. Sinus 60 maksudnya sudut 60. Sinus adalah opposite, sudut bertentangan, dia adalah Y. Opposite per hipotenus, jadi Y per Z. Y per Z. Kalau cosinus 30, cosinus adalah adjacent, sudut sebelah. Bagi sudut 30, sudut 30 di sini sebelahnya ialah Y juga. Sebelahnya adalah Y. Jadi cosinus 30 pun adalah Y per Z. Okey, kita tengok yang kedua, sinus 40, sin 40. Sin 40 sudut bertentang adalah P. Jadi P per R. Kalau cos 50 adjacent sudut sebelah adalah P juga, P per R. Okey, yang ketiga sin 20. Jadi sudut bertentang A, maksudnya A per hypotenuse, jadi A per C. Cos 70 adjacent A juga, jadi A on C juga, A over C, A per C. Sama saja. Jadi kita tengok situ sama sinus 60, cosinus 30, nilai dia Y per Z, sama untuk ketiga-tiga segitiga ini. Okey, kita pergi pada soalan B. Perhatikan hubungan antara sudut dengan nisbah fungsi sinus dan cosinus bagi setiap pasangan sudut di atas. Bina satu kesimpulan secara induktif bagi hubungan antara fungsi sin theta dengan fungsi cos 90 tolak theta. Jadi theta ini mewakili sudut. Theta ini mewakili sudut. Jadi kita tengok di sini, kalau 30 pada cos ini, 30 pada cos ini adalah hasil tolak 90 tolak 60. Hasil 90 tolak 60 dapat 30 pada cos itu. Sama juga 50 itu hasil dia 90 tolak 40. 70 di situ adalah hasil daripada 90 tolak 20. Jadi kita dapat pattern di situ, di mana kita boleh bina satu kesimpulan sin theta adalah sama dengan cos 90 tolak theta. Kita tengok kalau sin 60 cos dia 90 tolak 60. Jadi cos 30. Nilai dia Y per Z sama. Kalau sin 40, nilai theta dia 40. 90 tolak 40 jadi 50. Nilai dia sama juga untuk yang ketiga itu. Jadi
sin theta sama dengan cos 90 darjah tolak theta. Itu adalah hubungan antara fungsi sin theta dengan cos 90 tolak theta. Okey, dia beri sin 80 sama dengan 0.9848 berdasarkan kesimpulan induktif daripada soalan B. Nyatakan nilai cos 10. Kita tahu sin theta sama dengan cos 90 tolak theta. Jadi, tengok. Sin 80 sama dengan cos 90 tolak 80. Sama dengan cos 10. Cos 10 ni seperti yang di meter. Jadi, kita tahu ini adalah sama. Jadi, nilai dia pun adalah sama. Jadi, cos 10 adalah bersamaan dengan 0.9848. Jadi, hashtag pada jawapan jangan lupa buat hashtag dan maka berakhirlah pada siri penaklukan logik 12 bahagian. Mana-mana yang ketinggalan bahagian-bahagian boleh tengok pada ruang description. Semua bahagian ada link dia. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like dan share kepada rakan-rakan yang lain jika video ini bermanfaat. Cikgu mohon maaf jika ada tersalah bahasa atau apa-apa. Sekian, terima kasih.